Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi, salam kasih sayang dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada anda semua. Semoga anda sihat-sihat sejahtera. Hari ini cikgu ingin bawakan satu topik yang sungguh menarik sempena PKP ini, iaitu dengan tajuk pembugaran emosi buat murid sekolah rendah dan pesanan tersayang dari guru bimbingan dan kaunseling. Berikan perhatian 100% dan fokus masa video ini diputarkan. Selamat menonton. Apa khabar anak-anak didik cikgu tersayang? Cikgu doakan semua sihat dan ceria selalu walaupun berada di rumah bersama keluarga. Telah diakui banyak dugaan yang telah kita alami sejak arahan PKP dilaksanakan sejak 2020 yang lalu. Sinar mula menerangi apabila anda bersekolah semula pada Jun 2020. Kita sangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Pandemik COVID-19 mula menghantui dengan PKP sekali lagi pada Oktober 2020. Tidak cukup dengan itu, kita menempuh PKP sekali lagi untuk pandemik COVID-19 ini meningkat berkali ganda tahun 2021 ini. Cikgu pasti anak murid cikgu sekalian telah mendapat berita tentang sesi persekolahan yang akan bermula pada 20 Januari 2001. Ada yang sedih, ada yang gembira, gusar dan bermacam rasa. Perasaan yang tidak dapat digambarkan dan diucapkan melalui kata-kata. Namun dengan mengambil kata motivasi, perjalanan 1000 langkah bermula dengan langkah pertama. Usaha anak murid semua perlu diteruskan. Tidak ada jalan mudah untuk mencapai kejayaan, melainkan sentiasa berusaha dengan berkorban masa, wang, tenaga dan lain-lain. Anak murid tersayang, belajarlah terima hakikat walaupun perik, di mana mulai 20 hari bulan 1 2021 kita semua kena belajar di rumah demi keselamatan dan kesihatan kita bersama. Jangan pernah berhenti belajar kerana kehidupan tidak pernah berhenti mengajar. Oleh itu, cikgu sediakan beberapa tips khas untuk anda kerana cikgu sayangkan anda. Tips persediaan mental dan emosi. Yang pertama, persediaan diri meliputi aspek fizikal, mental, emosi dan rohani untuk kembali belajar di rumah. Yang kedua, tingkatkan semula motivasi diri dan belajar seperti biasa mengikut norma baharu di rumah. Yang ketiga, sentiasa berhubung dengan guru melalui medium WhatsApp, guru bimbingan dan kaunseling jika anda mempunyai masalah dari segi kesihatan mental dan emosi. Sentiasa menjaga kesihatan diri, mental dan emosi sepanjang masa. Yang kelima, di samping pengorbanan yang kita lakukan, amalan rohani hendaklah diutamakan, iaitu solat 5 waktu, membaca Al-Quran, berbuat baik dan sebagainya. Adab belajar online. Yang pertama, pakai pakaian yang kemas dan sopan. Tolong jangan pakai boxer ya atau kain pelikat. Yang kedua, hidupkan kamera. Tunjuk anda fokus. Barulah guru rasa dihargai dan lebih bersemangat. Yang ketiga, offkan mikrofon semasa guru mengajar. Cakap hanya jika perlu. Yang keempat, ucapkan terima kasih setelah selesai belajar. Tunjukkan anda menghargai guru anda. Terima kasih cikgu. Thanks cikgu. Terima kasih. Sayang cikgu.
Selain itu, cikgu sediakan tips untuk PDPR khas puak anda semua yang belajar di rumah. Yang pertama, ibu bapa hendaklah memberi kerjasama kepada guru kelas dengan memberikan nombor telefon yang boleh dihubungi. Yang kedua, mulakan pembelajaran di rumah dengan bacaan surah Al-Fatihah dan doa supaya kita dapat belajar dengan tenang dan diberkati. Yang ketiga, anda hendaklah bersedia untuk memulakan PDPR melalui medium WhatsApp tentang bahan yang diberikan oleh guru. Yang keempat, murid hendaklah pandai menguruskan masa dengan baik, menyiapkan latihan yang diberikan oleh guru dalam tempoh masa yang diberitahu oleh guru. Yang kelima, anda boleh berehat seketika setelah penat belajar di rumah dan sambung menyiapkan latihan yang diberikan oleh guru. Belajar dengan gembira dan tenang. Anda boleh berehat dengan makan atau minum ataupun buat senaman ringkas. Yang keenam, kurangkan penggunaan handphone dalam bermain games seperti Muaz, TikTok dan sebagainya. Ini adalah tidak penting. Yang penting adalah anda belajar. Ini kerana ia membuat anda lalai dan mengabaikan tanggungjawab sebagai pelajar untuk menyiapkan kerja sekolah. Yang ketujuh, bersukan dengan cara selamat di kawasan rumah supaya dapat memberi kecergasan dalam belajar. Ini penting untuk mengelakkan mengantuk ketika belajar. Yang ke-8, ibu bapa dan guru boleh memberi ganjaran dan penghargaan mengikut kreativiti masing-masing untuk menggalakkan murid belajar dengan seronok. Seterusnya, cikgu bagi langkah pencegahan COVID-19 di rumah atau di sekolah. Yang pertama, kerap membasuh tangan. Yang kedua, sentiasa memakai pelitup muka. Yang ketiga, sentiasa menjaga penjarakan sosial. Yang keempat, amalkan etika batuk dan bersin. Yang kelima, elakkan bersalaman atau bersentuhan. Amalkan salam dengan cara yang betul, iaitu anda letakkan tangan di bahu dan senyum dan sapa dalam keadaan jarak 1 meter. Seterusnya, elakkan 3S, sesak, sempit dan sembang dekat. Anda kena ada jarak 1 meter. Yang seterusnya, amalkan 3W, iaitu wash. Kerap cuci tangan dengan air dan sabun. Yang kedua, wear, pakai. Pakai pelitup muka jika bergejala. Itu anda kena pakai mask. Yang ketiga, amaran. Itu amaran daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Elakkan bersalaman atau bersentuhan. Yang kedua, amalkan etika batuk yang betul. Yang ketiga, duduk rumah. Yang keempat, lakukan dispensi. Yang kelima, dapatkan rawatan jika bergejala seperti demam, batuk dan bersin. Teruskan perjuangan wahai barisan hadapan negara dalam melawan wabak COVID-19, iaitu frontliner. Mereka bertungku lumus untuk menghapuskan virus COVID-19 yang telah menghancurkan seluruh dunia sebenarnya. COVID-19 ni, kerana virus yang kecil ini telah menghancurkan seluruh dunia. Jadi jangan leka dan alpa, kita belum menang dalam perjuangan melawan virus COVID-19. Pesan cikgu, duduk rumah, hanya keluar jika ada urusan penting. Seterusnya, cikgu bagi kata sisipan untuk anda, iaitu kata motivasi dan semangat. Dan anda bacalah, ia memberi inspirasi kepada anda. Aku masih terus belajar kerana seperti itulah hidup ini berjalan.
Hiduplah seakan-akan kau akan mati besok. Belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. Perubahan diri memerlukan perjuangan, bukan dengan sekadar duduk diam. Berjuanglah demi perubahan diri dan betulkan keinginan kita. Beri ruang kepada perubahan. Guru anda, hargai usaha dan pengorbanan guru anda. Mereka juga berusaha memberikan ilmu dan membantu walaupun keterbatasan anda semasa belajar di rumah. Okey, anda dah siap menonton? Okey, selepas siap menonton, berikan komen dan respon daripada anda, kerana cikgu ingin tahu apa yang anda ingin tahu tentang pembukaran emosi ini. Jika anda tidak faham, anda boleh utarakan soalan di komen yang telah cikgu nyatakan di bawah. Semoga anda terhibur dengan rakaman video tersebut, sehingga ianya memberi manfaat kepada anda, kerana anda tahu yang kita kini sedang belajar di rumah. Apapun yang kita hadapi, kita kena tabah, sabar dan bertenang. Sesungguhnya setiap apa yang berlaku ada hikmah yang terbaik untuk diri kita. Keselamatan dan kesihatan kita adalah paling utama dan lebih mahal daripada segala-galanya. Pesan cikgu, jaga diri, hiasi peribadi seindah namamu. Bye-bye.